أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم آمين. أما بعد. Saya muliakan Tuan Imam, para pegawai, barisan para kepimpinan dan barisan ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia, kasih sayang serta inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya dan kita semua, dapatlah sama-sama pada malam ini kita melaksanakan salat maghrib secara berjemaah. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pula kenikmatan kepada kita dengan diberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah keberadaan kita pada malam ini diberkati Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan tazkirah ataupun kuliah maghrib kita pada malam ni, suka untuk saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Memandangkan malam ni malam pertama lah saya di Masjid Al-Anwar, Kampung Tengah Tualang. Nama saya Amidi bin Muhammad Zainul Asri. Amidi bin Muhammad Zainul Asri. Sekarang bertugas di Madrasah Tahfiz Sayyidina Abu Bakar, Kuala Nerang, Kedah. Pendidikan bermula daripada sekolah rendah di Sekolah Rendah Islam Raudatul Muslimin Baling, kemudian Mahad Qiraat Al-Azhar Amal Ami Azalifah Al-Ustar, Kedah, menghafaz Quran dan syahadah. Kemudian ke Mahad Darul Hadis Al-Ustar, Kedah. Kemudian diploma bahasa Arab di Mesir. Kemudian ke Turki dan melanjutkan pengajian di Universitas Ibn Khaldun Jakarta. Dan sekarang belajar di peringkat master di UUM, di USM Penang, di peringkat di bahagian pembangunan berteraskan Islam, pengurusan pembangunan berteraskan Islam.
Dan itu sebagai pengenalan lah. Mungkin makcik tengok ustaz mai pada mana ni, muda-muda ni bagi kuliah ni kan. Jadi itulah saya bagi sikit penerangan. Masih belum berkahwin 3, baru kahwin seorang, anak 3 dah. Lawak macam mana? Anak 3. Bagi demikian itu sebagai pengenalan lah. Kita dapat berkenal-kenalan, ta'aruf. Dan insya-Allah saya akan berkuliah bulanan di sini, iaitu pada setiap hari Ahad minggu yang ketiga. Dan kita akan membacakan buku nasihat pelembut hati insya-Allah, iaitu nasihat di antara buku karangan saya. Dan alhamdulillah saya telah mengarang hampir 10 buah buku dan ini buku pertama saya. Dan nasihat yang terdapat di dalam kitab ini ataupun dalam buku ini adalah nasihat-nasihat pelembut hati. Dia punya kuliah tak berat, kuliah dia santai, tapi insya-Allah memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita insya-Allah. Nasihat yang ada, buku yang ada di tangan tuan-tuan perempuan semua ni adalah nasihat 40 nasihat pelembut hati, himpunan 40 nasihat pelembut hati. Bagi siapa yang nak beli insya-Allah boleh membuat bayaran pada saudara Khairul lah, no? Saudara Khairul boleh, no? InsyaAllah satu naskah RM20, iaitu membeli sambil menderma untuk ekonomi tahfiz Sayyidina Abu Bakar, tahfiz saya. Dan kita akan menggunakan kitab ni pada setiap kuliah bulanan kita pada Ahad minggu yang ketiga insyaAllah. Dan buku ni sebenarnya ada 3 jilid lah. Ada 3 jilid. Ni jilid yang pertama. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ni kita mula dengan nasihat yang pertama. Saya cikgu siap. Baik insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni tuan-tuan kita akan mula dengan nasihat yang pertama. Tuan-tuan yang ambil kitab, kalau nak catat, nak dhabit mah kena beli lah. Nak catat, nak dhabit kena belilah. Jangan pula lagi kitab dia ambil, duit dia tak bayar. Sudah. Segi boleh bayar dekat saudara Khairul insya-Allah. Dan kalau saya di beberapa masjid dia buat konsep wakaf pun ada juga. Wakaf lebih kurang 10 naskah, 20 naskah. Jadi kita main kuliah kita ada kitab lah. Kita main kuliah kita ada kitab. Kitab tu duduk di masjid, dia tak dicatat kitab tu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan mulakan dengan nasihat yang pertama, iaitu nasihat yang bertajuk taubat. Kitab ni saya himpunkan 40 nasihat pelembut hati daripada ayahanda saya Syekh Zainal Asri, yang mana di antara nasihat-nasihat ni sangat mendalam dan berguna untuk kita amalkan dalam hidup kita. Telah berkata walidku hafizahullah ta'ala pada nasihat yang pertama, iaitu nasihat yang bertajuk taubat. Katanya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kasih kepada orang yang bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala benci kepada orang yang tidak bertaubat. Bertaubatlah jika mahu dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala tanpa bertaubat, sebenarnya ia belum berjalan. Kita tengok muka surat yang seterusnya pada ayat yang ke-31 surah An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian mendapat kejayaan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kejayaan seseorang hamba itu terletak pada kerdilnya perasaan ia kepada Allah. Seseorang itu tidak disebut sebagai hamba jika dalam hatinya itu ada sifat meninggi. Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala
mengajarkan kepada kita agar segera bertaubat. Kerana pada taubat itu, di antara syarat taubat adalah merasa kesal dan menyesal atas perbuatan maksiat, dosa yang telah dilakukan. Bila ada rasa kesal, bila ada rasa menyesal, itu merupakan suatu perasaan yang Allah kasih, suatu perasaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sayang apabila kita mempunyai sifat ataupun rasa sedemikian. Kerana itu, ada kalanya orang yang bermaksiat lebih Allah kasih daripada orang yang melakukan taat. Bila? Iaitu bila mana orang yang bermaksiat itu hatinya rasa pecah, rasa kesal, rasa menyesal, rasa hina, rasa kerdil, lalu dia beristighfar kepada Allah. Ini orang yang paling Allah sayang, lebih daripada orang yang melakukan ibadat lalu dia duk cari salah orang. Dia buat baik, bukan tak main semayang, bukan tak semayang, tapi dia duk cari salah orang. Sebab tu bila kita tengok orang yang buat maksiat ni, kita orang mengaji, kita jangan cepat hukum. Sebab orang buat maksiat ni, kalau dia taubat, Allah terima taubat dia, automatik dia lebih baik dari kita. Siapa tahu? Macam kita tengok kes terbaru, isu terbaru. Kita tengok satu orang buat dosa, satu virus satu dunia, dia buat maksiat sekian walaupun tak sabit lagi kesalahan itu ini. Bukan nak backup dia. Tapi sebahagian orang ni menghukum dia macam orang tu confirm ahli neraka. Tak guna punya hidup, memalukan orang. Ni layak jadi itu, layak jadi ini. Jahanam orang macam ni. Dia punya hina orang tadi ni macam orang tadi ni dah pun mati dalam kekufuran ataupun kemaksiatan. Maknanya confirm neraka. Dia punya hina dia tu. Kita jangan lupa ramai orang jadi wali disebabkan dosa dia. Fudail ibn Iyad, saya ingat semua orang kenal. Bukan sebab dia duduk kampung Tualang Balong, tapi nama dia dalam kitab-kitab banyak. Kita mengaji kitab tasawuf, apa sahaja kitab tasawuf yang dinakalkan kalam ulama, ada kisah Fudail bin Iyad, ada kalam Fudail bin Iyad. Siapa Fudail bin Iyad ni Balong? Fudail bin Iyad ni, kalau kita nak tahu, dia perompak. Dia perompak sampai dia punya hebat ni, merompak ni, dia tak perlukan tim, dia tak perlukan kawan untuk nak bantu dia, nak join dia buat maksiat. Tak perlu, dia buat seorang dia. Sampai manusia lebih takut nak lalui satu jalan yang padanya ada Fudail bin Iyad, dan jalan kedua ada perompak yang berkumpulan. Dia pun lebih takut Fudail bin Iyad ni. Begitu lama Fudail bin Iyad merompak itu, merompak sana, merompak orang tu, lama. Pendekkan cerita, satu kumpulan manusia, dia sebut dia nak lintas satu jalan yang di situ dikenali tempat Balong kawasan tu nama dia Fudail bin Iyad. Hampa jangan duk pergi masuk kawasan dia, hampa sakit. Salah seorang orang yang nak lintas jalan ni, dia kata apa? Dia kata, aku rasa, dia sebut kat mak, dia sebut kat adik-beradik dia, dia kata aku tak berani maknanya nak lalu jalan ni. Pasal apa? Lah hampa tak tahu ke jalan ni Fudail bin Iyad tu hak jahat tu, hak duk ambil duit orang, harta orang tu. Tak pasal-pasal lagi kita kena rompak habis harta kita. Aku tak berani. Kalau aku sendiri aku tak berani. Depa ni kata apa? Betul macam mana? Takkan kita nak pergi jalan lain, kita dah jalan separuh jalan dah ni. Dalam satu riwayat sebut, tiba-tiba Fudail bin Iyad keluar.
Waktu dia dengar orang tu cakap, dia rasa, jahat sangat aku ni rupanya no. Sampai setara tu orang anggap aku ni. Orang punya takut dekat kejahatan aku sampai setara tu. Dia dengar orang cakap tu, dia jadi macam makan dalam. Dia pun jumpa dengan orang ramai tu. Dia kata, dia sebut, aku mendengar kata-kata kalian. Aku berjanji dengan kalian, disebabkan kata-kata kalian yang boleh menyebabkan aku rasa bersalah ni. Dia kata, aku berjanji dengan kalian, aku tak akan buat lagi maksiat ni. Dia kata, jom, pergi mana? Saya nak jamu makan. Lalu dia pun bina kemah dan persiapkan, sediakan makanan kepada rombongan ni. Lalu mereka ini dimuliakan sedemikian rupa. Duduk tengah malam, salah seorang daripada rombongan ni, lebih kurang berapa orang, 9-10 orang, ada satu orang yang suka baca Quran. Hidup dia suka baca Quran. Bila dia baca Quran, dia pun terbaca satu ayat, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat tu. Bila dia baca, Fudul ayat ni orang Arab, dia dengar tu, dia kata Allah. Dia faham makna tu. Allah sebut alam ya'ni lilladzina amanu. Belumkah sampainya masa kepada orang-orang beriman ini untuk dia kembali, hati mereka takut kepada Allah, khusyuk hatinya kepada Allah. Bila nak jadi baik, maksud ayat tu, bila hampa nak jadi baik orang beriman ni? Bila dia dengar ayat tu, akhirnya dia kata, aku bertekad mula dari saat ni aku akan jadi orang baik. Tuan-tuan, mula dari saat tu ni orang hak kata jahat-jahat ni. Akhirnya dia pun bertaubat, lalu dia belajar ilmu agama, dia jadi satu orang sufi yang hebat, ulama yang hebat. Sampai zaman tabi'in tu, Imam Abdullah ibn al-Mubarak, Sufyan al-Thawri dan sebagainya mengatakan, kami tidak pernah melihat satu orang yang lebih takut kepada Allah berbanding Fudail bin Iyad. Allah. Siapa dia ni? Orang maksiat. Pengakhiran dia, hasil taubat dia kepada Allah, Allah jadikan dia orang baik. Siapa tahu? Ada satu orang di zaman Nabi Allah Musa, dikenali dengan orang yang banyak melakukan dosa kecil dan besar. Apa dosa dia tak buat, semua orang kenal dia ni. Hang jangan dia buat main dengan fulan bin fulan. Dia ni kalau nak kata dosa hak dia buat ni, ingat aku kata tak ada, semua dia dah sapu lah dosa. Nak cerita kata satu orang ni, satu negeri, dia kata dia ni orang jahat. Dia ni orang jahat. Bila dia mati kan, makcik kan, bila dia mati, dia pun ambil jenazah dia ni, mayat dia ni, lalu dicampakkan di satu tempat yang pada tempat itu dihimpun, disimpan, dibuang najis-najis binatang. Maka disitulah mayat dia letak. Tuan-tuan cuba bayang, disitulah tempat mayat dia letak. Punya jahat orang ni, sampai orang kata apa, hidup dia ni tak guna, mati tak guna. Apa nak tanam tempat orang baik-baik? Dia punya jahat apa jangan tak tahu. Dia pun tanam tempat tu. Pendekkan cerita, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa. Allah kata, wahai Musa, hang pi cari mayat fulan bin fulan, hang pi cari. Hang pi cari mayat fulan bin fulan, hang pi cari. Hang ambil dia daripada tempat najis tu, mandikan dia, solatkan jenazah kepada dia. Nabi Musa pun dengan perintah dari Allah, Nabi Musa cari negeri tu. Nabi Musa ni Nabi yang hebat, suka berjalan 100, 200, 300 kilometer tu biasa bagi dia. Bahkan dalam ayat Quran sebut,
Nabi Musa disebut kepada Allah, disebut kepada pembantunya yang Allah rakam dalam Quran. Dia kata, aku nak belajar ni. Wa idh qala Musa li fatahu la abruhu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Aku akan pergi menuntut ilmu sekalipun jarak perjalanan nak menuntut ilmu ni memakan masa 80 tahun. Huquba kata ulama 80 tahun. Aku akan pergi. Dah Tuhan suruh aku pergi mengaji, aku nak pergi mengaji dengan Nabi Khidir ni. Tuan-tuan, dia suka berjalan. Akhirnya dia berjalan. Sampailah di negeri itu, jauh kami. Bila sampai di tempat tu, dia tanya, hampa kenal tak fulan bin fulan? Dia kata kenal. Dengar kata mati lah. Duduk kat mana? Duduk tempat sekian. Dia tu siapa? Nabi Musa tanya. Dia kata, hampa tak tahu dia siapa no. Dia ni orang paling jahat di kalangan kami. Dia paling jahat. Tak ada benda baik dia buat. Lepas tu hampa buat macam mana? Dia mati hidup tak guna, mati tak guna, takkan nak bagi ke bumi tempat orang baik-baik. Ni kami tanam, kami lempak macam tu lah. Mayat dia, biar padan muka dia, hidup menyusahkan orang. Tak reti nak taubat, tak reti nak jadi orang baik, tak ada kesedaran diri. Tu lah tempat sesuai bagi dia. Mereka kata macam tu. Mereka mula hina dia. Nabi Musa pun akhirnya dia pun cari mayat tadi, dia mandikan jenazah, dan lalu Nabi Musa solatkan dengan kaifiat solat seperti mana syariat Nabi Allah Musa. Akhirnya Nabi Musa munajat kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, seluruh penduduk kampung ni mengatakan dia orang bermaksiat. Kenapa engkau perintahkan aku untuk cari jenazah dia, mandikan jenazah dia, solatkan jenazah dia? Siapa dia ini di sisimu, wahai Allah? Siapa dia ni sebenarnya di sisimu, wahai Allah? Lalu pada ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, tidak ada siapa mengetahui kebaikan yang dia buat. Engkau tahu apa kebaikan yang dia buat? Walaupun hidupnya penuh dengan kemaksiatan, di akhir hayat dia, sebelum dia meninggal, dia sempat munajat kepada aku, dan aku terima munajat dia. Itu je amal dia. Dia munajat kepada aku terima munajat dia. Nabi Musa tanya, Ya Allah, apakah munajat yang dia sebut kepadamu, yang dia rayu kepadamu, wahai Allah? Allah sebut, sewaktu mana dia hampir meninggal dunia, dia sebut, Ya Allah, Ya Allah, semua orang mengatakan aku jahat, dan aku akui bahawa aku adalah hamba yang bermaksiat. Akan tetapi wahai Allah, aku yakin sekiranya aku bertaubat kepadamu, aku mohon ampun kepadamu, aku yakin kalau engkau menerima taubatku, aku yakin bahawa nabimu, para kekasihmu akan bergembira. Akan tetapi jika engkau tidak menerima taubatku, wahai Allah, aku yakin para nabimu akan bersedih, para kekasihmu akan bersedih. Yang bergembira adalah musuh-musuhmu, itulah syaitan. Aku yakin wahai Allah, engkau lebih suka untuk mengembirakan kekasihmu lebih daripada engkau suka melihat, ataupun itu lebih kau suka daripada melihat iblis dan syaitan bergembira. Oleh itu wahai Allah, terimalah taubatku, aku bertaubat sekarang. Lepas tu, beberapa detik lepas tu, dia mati. Tuhan terima munajat dia, tanglas tu. Jadi kekasih Allah terus. Ada satu orang lelaki bunuh orang sampai 99 orang. Dia pun tanya, kisah makruf dalam hadis sahih. Dia kata, ada tak satu orang hak pandai sikit aku nak tanya hukum dekat dia ni? Dia kata, nak jumpa siapa? Aku nak jumpa orang alim. Pasal apa? Nak tanya, nak rujuk masalah aku ni. Dia pun tanya, dia kata,
Ada orang alim sekian-sekian tempat dia pun pergi. Dia kata aku ni nak jadi orang baik, aku dah bunuh 99 orang. Kawan tu muka merah padam. Hang bunuh 99 orang, hang nak taubat macam tu ya. Macam tu je hang nak taubat. Hang tahu dah kalau bunuh satu orang pun tempat dia neraka. Hang bunuh berapa orang? Kalau hang punya taubat ni, hang tak payah harap lah masuk syurga. Hang mati ya, malaikat bawa hang, campak hang dalam neraka. Dia dengar, dia sentak. Dia mas satu macam tu, dia rasa geram sangat, dia tak boleh kawal. Dia ambil pisau, dia cucuk lelaki tadi, mati cukup 100 orang. Cukup 100 orang. Lepas tu dia kata, Allah, aku nak pergi taubat, nak jadi orang baik, tapi pergi bunuh orang pula. Dia pun pergi tanya orang lain. Dia kata, ni dekat kampung kita ni siapa orang alim? Siapa orang alim sekali? Dia berkata, ada orang alim. Kat mana? No, belakang Masjid Tualang tu ada satu rumah sekian-sekian, hampirlah rumah tu. Dia pun cari tempat orang tu, dia pun pergi rumah tu. Jumpa. Dia kata, aku dah bunuh 100 orang, aku dah jadi baik, boleh tak? Kawan ni sebut, ulama ni sebut, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Dia kata, hang dosa besar ni, besar setara ni dosa hang ialah siapa boleh halang kalau Tuhan nak terima taubat hang? Tak penting hang kena taubat betul-betul. Hang jangan main-main taubat. Dia pun pada ketika tu, alhamdulillah, syukur, positif jawapan daripada ustaz ni. Lalu ustaz ni sebut kat dia, tapi satu syarat, intaliq ila ardi kadha wa kadha fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Dia kata satu syarat, hang jangan duduk di tempat kampung hang ni, hang jangan duduk. Hang kena pindah tempat lain. Sebab apa? Sebab kampung hang ni hang takkan jadi baik lah. Hang duduk di sini hang takkan jadi baik lah. Orang kampung tu balong semua jenis bengih. Dia bunuh, dia gaduh dengan kawan ni. Kawan ni pancit tayar kereta dia. Dia pukul anak kawan ni, dia pukul kawan ni. Kawan ni ajak geng. Geng dia main. Kawan ni hang nak lawan satu, patut nak lawan satu orang Baiwan lah. Ni hang ajak geng hang pasal apa? Mai aku ajak geng aku pula. Ajak geng pula. Lawan, seorang mati. Hak seorang mati ni keluarga dia nak tuntut pula. Dia tak, kumpulan tu depa punya kampung tu kerja nak gaduh, sikit-sikit gaduh sampai bunuh-bunuh. Dia kata aku ni dah bunuh sampai 99, dia punya hebat dia bunuh 99 orang. Maka tuan alim ni kata, kalau hang nak jadi baik, hang duduk situ hang takkan jadi baik. Hang kena pindah tempat sekian-sekian. Hang kena duduk di satu tempat ni, dekat situ ramai orang baik-baik, orang soleh, depa punya kuliah malam penuh. Semua orang suka mengaji, semua orang suka zikir, semua orang muka baik-baik semua. Hang duduk dengan depa insya-Allah. Dia kata, betul ke kat kampung mana? Kampung Tualang. Dia pun kata, kalau macam tu aku kena pergi. Sampai separuh jalan, dekat simpang Pasaraya Pokok Senar tu tuan-tuan, dia meninggal dunia. Separuh jalan dia meninggal dunia. Dia mai sesak nafas. Hai, pasal apa pula dada macam ni? Tu mati. Tengah mati, bila mati tu, satu malaikat mai kata, ni aku nak bawa dia ke neraka, jangan kata apa. Malaikat satu lagi mai, mana boleh? Ja'a taiban muqbilan biqalbihi, walaupun dia tak buat apa-apa kebaikan, tapi dia ikhlas nak jadi orang baik. Malaikat itu kata, innahu lam ya'mal khairan qat. Biar betul lah dia ikhlas, tapi mana ada kebaikan hak dia buat. Dia tak buat apa pun amal. Macam mana nak masuk syurga? Syurga ni kata malaikat tu nak kena beramal bukan senang. Kena mujahadah nafsu, kena amal selawat, kena berzikir, kena jaga solat jemaah. Dia apa dia tak buat, macam mana masuk syurga? Senang hang cakap no. Malaikat ni kata apa? Betul lah dia tak buat apa, tapi hati dah betul-betul nak taubat. Allah tengok hati. Dia mula berdebat. Tak selesai. Lalu Allah utuskan satu orang malaikat menyerupai wajah anak Adam. Dia kata, lah ni macam ni, hampa dua jangan duk gaduh. Lah ni macam ni, dia meninggal dekat tempat sekian-sekian. Kita tengok tempat yang dia nak pi tu lebih dekat ataupun tempat yang dia tinggalkan itu lebih dekat. Kalau tempat mana lebih dekat, itulah kumpulan ataupun tempat yang dia akan pi. Maknanya kalau tempat baik lebih dekat, bolehlah nak bawa ke syurga. Tapi kalau tempat jahat lebih dekat, bolehlah nak bawa ke neraka. Pada ketika itu disebut dalam satu riwayat, Allah gerakkan tubuh dia sikit lah.
Dia dah mati dah, tapi boleh gerak badannya. Cuk, sikit. Bergerak tiba-tiba badannya. Malaikat punya hukum qisma bainal ardain, hukum sejengkal sahaja, disebabkan mayat dia bergerak sikit, Tuhan gerakkan jenazah dia tadi, maka layaklah dia masuk syurga. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala cukup sayang kepada orang suka taubat. Cukup sayang, cukup sayang. Allah sebut dalam satu ayat, innallaha yuhibbut tawwabin. Biar dosa kita banyak mana pun Pak Long, Allah Maha Pemurah. Jangan kita putus asa daripada menjadi orang baik. Jatuh banyak kali dalam maksiat pun mengaku, Tuhan aku ni lemah, aku ni kaki maksiat, aku ni dikawal oleh nafsu aku ni lemah dalam melakukan kebaikan. Mengaku depan Tuhan, sebut banyak-banyak sikit. Sebut kepada Allah juga, Tuhanku, aku nak jadi hamba-Mu yang baik. Allah cukup sayang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat suka kepada orang-orang yang gemar bertaubat. Yang kata at-tawwabin ni maknanya orang yang, at-tawwab ala wazni fa'al, orang mengaji bahasa Arab. Sifat musyabbahah, orang yang suka bertaubat. Ghaffar macam kalimah. Kalau ghafir, Allah itu mengampun. Tapi kalau Allah ghaffar, Allah itu maha pengampun. Ini kata at-tawwab, dia bukan sekali buat dosa, banyak kali buat dosa, lepas buat dosa taubat, lepas buat dosa taubat. Jadi Allah sayang. Sebab itu kata ulama, laisa sya'nu an yuhib wa innama sya'nu an yuhab. Bukan suatu yang pelik kalaulah kita sebut kita sayang kepada Allah. Bukan satu hal pelik. Sebab nikmat dia bagi kat kita banyak. Macam anak sebut kepada mak dia sayang kepada mak tu tak pelik. Sebab tanpa mak kita takkan ada di muka bumi ni. Jasa mak, jasa ayah tu banyak. Kita sayang kepada cikgu kita, pensyarah kita, sebab jasa dia banyak kepada kita. Dia membimbing kita sampai kita jadi orang yang berjaya. Persoalannya di sini, siapakah yang lebih berjasa kepada kita lebih dari Allah? Tak ada. Kita lahir ke dunia ni pun dah jutawan dah pakcik. Kita lahir ke dunia ni maklum dah jutawan dah. Jutawan macam mana? Ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada telinga. Berapa harga telinga ni? Satu telinga ni, kalau ada orang mai dekat maklum, orang kata apa? Maklum, saya nak beli telinga maklum dengan harga 500,000. Maklum nak jual tak? 500,000. Dia kata saya nak 4 juta. Saya nak beli satu telinga. Dia kata kalau tak mau bagi telinga tak apalah, bagilah satu jari. Saya nak satu jari. Berapa harga jari? 1 juta. Dia kata kalau tak mau saya bagi 1 bilion. Nak satu jari. Siapa nak jual? Ada tak siapa nak jual kat sini? Maknanya nikmat Tuhan bagi kat kita ni bukan nilai 1 bilion, lebih dari itu lagi. Maka nikmat Tuhan bagi kita hidup tu dah satu dah. Berapa ramai orang tak boleh hidup di dunia. Lahir satu minit, satu hari, meninggal. Saya yakin kebanyakan kita dalam masjid ni 50-60 tahun ke atas. Pakcik saya, tok wan saya, saya muda lagi, baru 14 tahun. Rahsia lah umur tu, rahsia lah. Baik. Jadi hidup, kita boleh hidup satu nikmat, kita boleh menjadi orang beriman, satu nikmat lain pula. Jadi orang yang masjid, satu nikmat lain pula. Jadi orang soleh, satu nikmat lain pula. Jadi orang suka main kuliah, satu nikmat lain pula. Dapat kahwin, dapat belajar, nikmat lain pula. Ada orang hidup tak pernah belajar, sampai mati jadi orang jahil, tak ada duit nak belajar. Kita dapat belajar. Kita dapat kahwin, ada orang sampai mati tak kahwin, kita dapat kahwin. Kita dapat anak, ada orang sampai mati kahwin, tak dapat anak, kita dapat anak. Kita dapat cucu, ada orang kahwin sampai mati tak dapat cucu.
Bahkan dia tak sempat melihat cucu. Kita ada cucu. Betapa banyak nikmat Tuhan bagi kat kita. Maka kalau kita sebut, aku sayang kepada Allah, banyak nikmat dia bagi dekat aku, itu biasa. Tapi ni Allah sebut, Allah sayang kepada kita. Siapa kita? Apa jasa kita kepada Allah? Maka dalam nasihat disebut, sesungguhnya Allah kasih kepada orang bertaubat. Tuan-tuan, syarat kita nak menjadi orang bertaubat, maka syarat taubat ni apa dia? Kena ada 3 benda. Bila ada 3 benda, maka kita telah bertaubat. Yang pertama, menyesal. Kita kena, bila kita nak istighfar tu, kita kena menyesal. Kita jangan istighfar di lidah semata. Kita kena, waktu kita istighfar, kita kena hadirkan segala dosa yang pernah kita buat. Waktu muda-muda tak tutup aurat ke, ataupun waktu muda-muda kata ranggi, sakan, kepok apa. Kalau muda orang panggil kepok-kepok. Zaman pakcik saya tak tahu lah istilah apa. Kita teringat balik, oh dulu tinggal semayang, istighfar, astaghfirullah. Istighfar ni dia kena tentukan dosa. Istighfar, astaghfirullahalazim, dah ada dosa aku, astaghfirullahalazim. Dosa aku pernah tengok Amai tu naik motor sampai dia punya skirt dia ke atas. Kita pun tengok, Allah cantiknya ciptaan Allah, astaghfirullahalazim. Dosa hak kedua pula, silap kata kat kawan tu pula dah, astaghfirullah. Dia kena gambarkan dosa-dosa tu. Istighfar ni paling pendek, astaghfirullah. Itu paling pendek. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Setiap istighfar tu kena hadirkan dosa. Itu nama dia menyesal. Tuhan, aku silap buat tu, aku silap buat hak ni, maafkan dosa aku hak tu, maafkan dosa aku hak ni, maafkan dosa aku hak tu. Kena macam tu. Kalau kita istighfar buta, tak ada penyesalan, kita telah permainkan Allah. Kita telah permainkan Allah, kata ulama. Satu orang ni, dia main kat kita, dia kata minta maaf banyak, saya buat silap dekat kamu. Lepas tu dia kata, tapi saya minta maaf ni sebab hari raya, tapi saya nak buat lagi lepas ni. Macam kita nak kata apa? Dia istighfar permainkan kita kan, dia mohon maaf permainkan kita kan. Maka Allah tak mahu macam tu. Maka syarat pertama, kena menyesal, kena hadirkan dosa-dosa, rasa insaf. Yang kedua, kita kena meninggalkan maksiat. Ni istighfar, dosa dia tak tinggal lagi. Sebab tu tanda Allah Ta'ala terima taubat kita. Kita tak suka dengar maksiat, tentang maksiat tak suka. Kalau orang yang pernah minum arak, orang sebut pasal arak, dia jadi tak mau. Orang sebut pasal zina, dia tak mau. Dia jadi fobia. Itu tanda Allah dah terima dosa dia, Allah dah terima taubat dia. Maka syarat ketiga, dia kena berazam. Berazam tak mau dah buat dosa ni. Bukan semata-mata niat, tapi berazam, aku nak tinggal. Kalau dosa tu semua duduk dalam handphone, dia akan tinggalkan handphone dia. Maknanya apa? Dengan apa juga cara. Bukan kata tak tengok handset apa semua, dia padam semua benda pelik-pelik yang ada dalam handset dia. Itu tanda dia taubat. Selagi mana dia ada, taubat apa dia hidup dalam handset macam-macam lagi. Tuan-tuan, maka istighfar paling pendek, insya-Allah 5 minit lagi, no? Istighfar paling pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Panjang sikit, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang lagi, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, sampai habis. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka kelebihan orang yang taubat, yang pertama, Allah sayang. Sebab tu jangan duk hina orang lebih-lebih sangat. Kita takut terbalik dunia ni. Takut terbalik dunia ni. Maksudnya macam mana? Kita duk kata kat orang jahat, orang tu jahat, orang tu jahat. Tengok kita terperangkap, duduk dalam situasi dia, tak boleh keluar daripada kemaksiatan itu. Itu kata kita jangan duk hina orang. Kalau tak jadi kat kita pun jadi kat anak cucu kita. Lagi kita takut. Hang duk hina kawan tu, duk hina kawan ni, tengok-tengok esok na'udzubillah anak hang jadi macam tu. Apa perasaan orang hina anak hang?
Tak tahu hidup kita. Selagi mana tak mati, tak dapat husnul khatimah. Kita nak kata orang jahat tak boleh. Takut orang tu lebih baik dari kita. Ataupun kita nak kata kita baik tak boleh. Takut mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kelebihan pertama, orang bertaubat ni Allah sayang. Kelebihan kedua, Allah jamin Allah gugurkan seluruh dosa dia. Satu orang budak baru lahir dengan satu orang yang baru taubat sama. Kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang taubat dari dosa macam budak baru lahir, macam tak pernah buat dosa. Tuhan tutup lebih. Tu jangan duk hina orang hak buat maksiat. Hina orang tak main semayang, hina orang tak tutup aurat. Takut esok ni kita kena doakan dia, nasihat, usaha nasihat. Sebut nasihat ni dia wajib. Sebut sikit tak apa dah. Kau orang lama buka aurat. Sebut sikit ke. Kalau kau, saya tengok kau ni cantik. Kalau kau pakai tudung lagi cantik. Kita tak tahu nasihat ni hak mana. Hak nak sentak dia tu, hak nak menyebabkan dia berubah. Kita tak tahu hak mana. Satu orang mai kat saya. Dia kata dulu dia macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Orang semua tegak dia, dia tak makan zaman. Dia kata satu orang nasihat saya rasa macam senang nak terima nasihat dia tu. Sebab tu saya tengok orang hak cakap ni berubah 360 darjah. Dia kata orang nasihat tu macam ni, tapi satu orang nasihat tu makan dalam. Dia berubah. Mana kita nak tahu? Tugas kita nasihat. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ajak orang buat baik, ajak orang tinggal maksiat. Kelebihan ketiga bagi orang yang bertaubat, Allah jamin syurga. Allah jamin syurga. Pakcik cuba bayangkan, satu orang ni buat dosa kat kita, buat silap kat kita. Dia punya jahat dia buat, dia kianat kita, dia cakap. Dia kianat kita, dia kata kat belakang kita semua kan. Lepas tu satu masa dia main rumah kita. Dia main rumah kita, dia kata apa? Aku minta maaf lah. Aku dah buat kat hang ni, aku minta maaf lah ni. Aku minta maaf, aku pun, kita pun hidup tak lama. Lepas ni mati, tak mau bawa benda ni ke akhirat. Dia sebut macam tu. Kita pun kata dekat dia apa? Disebabkan kamu minta maaf kepada aku, nah ambil lah handset ni, saya hadiah kat kamu. Kamu kata apa siapa? Dah minta maaf kat aku. Dan saya kata tunggu sat. Dia bagi kunci kereta Velfire satu. Ambil lah. Pasal apa bagi hak ni pula? Dah minta maaf. Sat tunggu sat. Ni rumah aku sekarang ni dengan geran tanah, ambil lah. Pasal apa bagi macam ni? Dah minta maaf kat aku. Dia bagi kereta Velfire, kereta Alphard, kereta buh lah, kereta apa pun, 4-5 biji kereta. Saya nak tanya, ada ke orang macam tu? Kalau ada dalam masjid ni, saya teringin nak berkenalan. Saya nak buat jahat banyak-banyak kat dia, dapat kereta 4 biji. Tapi itu Allah buat kat kita. Kita buat maksiat, kita buat maksiat. Bila kita taubat, Tuhan ampunkan dosa kita. Tak cukup dengan tu, Tuhan bagi syurga. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat betul-betul kata Allah. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyiatikum. Allah pasti akan mengampunkan dosa kamu. Wa yudkhilakum jannat. Allah akan memasukkan kamu ke syurga. Dah ampun dah, dapat syurga pula. Dan kelebihan keempat, orang yang bertaubat dan melakukan amal soleh, seluruh dosa yang pernah dia buat dulu Allah tukarkan kepada kebaikan. Allah, maknanya dengan rahmat Allah yang maha luas, kalau kita pernah buat maksiat 30 tahun, lalu kita taubat, kita jadi orang baik 30 tahun tadi, Tuhan nak tukar kepada kebaikan. Allahu Akbar. Tuhan nak tukar kepada kebaikan. Adakah satu orang kita pergi rumah dia, kita hutang dengan dia, contohlah satu orang ni hutang dengan satu orang tu 50,000. 50,000 boleh beli kereta apa? Macam-macam kereta boleh beli. Boleh beli tanah, boleh beli kereta, macam-macam boleh buat 50,000. Kawan tu berhutang dengan kita lama tak bayar. Satu masa dia main rumah kita, dia kata, bang minta maaf banyak lah, saya ni janji nak bayar hutang 5 tahun lepas, sampai lah tak bayar-bayar.
Kita pun sebut dekat dia, tak apalah, 50,000 tu apalah sangat, saya halal lah 50,000 tu. Dia pun, betul ke ni? Sungguh, kita kan kawan. Berapa kamu hutang tadi? Dia kata 50,000. Lah, awak tak hutang banyak sikit. Tak apalah, 50,000 tu saya halal. Nak mai saya bagi cek kat kamu, saya sedekah lagi 50,000. Ada ke orang macam tu? Dia hutang 50,000, 50,000 tu halal, dia bagi pula 50,000. Biasa kalau macam tu. Tak payah RM5 pun cukup lah. Kita hutang kat kawan tu RM5, kita kata tak boleh nak bayar tu, dia kata apalah, RM5 tu saya halal, saya tambah RM5 lagi. Hebat lah kalau ada orang macam tu. Ada ke? Tak ada lah hakikatnya. Itulah Tuhan buat kat kita. Kita dah buat maksiat kepada Allah dalam tempoh sekian-sekian tempoh, kita dah menyesal dan kita nak jadi orang baik. Bila kita jadi orang baik, Allah tukarkan segala kemaksiatan kita itu kepada kebaikan, dan Allah maafkan semua sekali. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Orang yang taubat, buat amal soleh, Allah tukar segala kejahatan yang dia buat kepada kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah benci kepada orang yang tak suka taubat. Buat maksiat dia rasa tak giyah. Semua tu permainan iblis syaitan. Iblis syaitan dia bisi Han nak taubat ke? Lek lu, Han baru umur 15. Kalau pergi mana? Nanti umur 20, nanti Han habis mengaji universiti, nanti Han taubat lah. Alah, umur 15 tender lah, setakat couple pegang tangan khabar. Okey tu, jangan layan dah dulu. Bila lagi nak buat benda ni? Dia pun syok lah dengan makwa dia, bla bla bla. Umur 20 tahun, syaitan kata Han nak taubat dah 20 tahun. Lek lu, sonok lu. Nanti lah lepas nikah Han nak nikah 27, 28 umur kan. Lah lek lu ada 6-7 tahun ni, Han bersonok lah dulu. Lepas nikah dia kata apa? Han nak taubat dah ke? Lek lah dulu. Baru nikah, bini Han kan tahu pun Han duk couple dengan Han duk naik kereta dengan kawan ni, Han duk macam-macam apa semua. Lek lu, Han kalau pergi mana nanti lah. Lepas pencin lah. Sok lu, main lu, foya-foya lu. Lepas pencin lah. Waktu pencin, bila syaitan kata kan nak taubat dah aku lepas pencin, hampir haji dulu. Dia macam tu lah. Sampai satu orang tu, dia akan kata esok aku akan taubat, sedangkan ajalnya pada malam tersebut. Syaitan nak main. Maka Allah, bila kita tak taubat, segera kepada Allah. Bila kita buat maksiat ni, hati kita duk rasa panas-panas maksiat tu. Aduh silap dia buat, aduh silap. Waktu duk adui tu kena taubat. Jangan dah satgi lah taubat, satgi. Habis 2 jam, 3 jam, panas tu hilang lah. Taubat dia tak rasa menyesal. Kualiti istighfar dah tak ada. Maka Allah benci kepada orang yang tidak bertaubat. Sesiapa yang berjalan menuju Allah tanpa bertaubat, sebenarnya ia belum berjalan. Kita nak jadi orang baik, kita bermaksiat, kita tak taubat. Umpama satu orang yang membina istana pasir di tepi lautan. Bina tinggi-tinggi, buat kebaikan banyak-banyak, tapi maksiat dia tak taubat, maka memadamkan kebaikan tadi. Maksiat itu memadamkan kebaikan. Seperti mana kebaikan memadamkan kejahatan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Begitulah juga kejahatan akan memadam kebaikan, andainya kejahatan yang kita buat itu lebih banyak daripada kebaikan. Saya rasa cukup sekadar itu dulu sebagai kuliah kita pada malam ni. Muqaddimah lah, muqaddimah berkenaan dengan taubat. Yang paling penting kita amal. Walaupun kuliah kita satu nasihat, hak paling penting kita balik beramal. Istighfar ni adalah zikir yang paling baik. Sebab apa? Sebab padanya itu ada mengesahkan Allah dan ada kerendahan hati. Adapun zikir-zikir lain, dia hanya mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, dan tidak padanya ada kerendahan hati ataupun penyesalan ataupun perasaan merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang banyak istighfar Allah sayang, dan setiap doanya itu akan dimakbulkan Allah. Kerana itu dia ajarkan kepada kita sebelum kita berdoa, istighfar banyak-banyak supaya doa kita itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Tuan-tuan yang nak mendapatkan kitab ni, belum dapat kitab pun nak beli, ada lagi.
Habis terus. Yang dah ambil kitab ni, kalau nak beli boleh buat pembayaran kepada saudara Khairul, boleh no? Saudara Khairul, satu naskah RM20 sahaja. Satu naskah RM20 sahaja. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan kerana sudi mendengar tazkirah pada malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berkati pertemuan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan, kelemahan daripada saya, hakikatnya semua dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, saya mohon maaf banyak-banyak. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.